Saya akan curi masa juga. Bukannya saya tak balik terus. Saya mungkin balik. Saya ni akan tanya banyak soalan sampai orang pun. Tapi janji saya kepada arwah ayah saya, seminggu sebelum dia meninggal, dia kata, "Bapa, pada tahap sekarang ini mencari harta untuk dunia bukan keutamaan." Untuk arti tempatannya ada kacau peluang awak sebab pasangan saya bukan dari Malaysia tapi semua konflik tentang apa yang berlaku sebelum ini telah pun selesai dan saya tak ada masalah. Assalamualaikum. Macam tak rasa. Apa khabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tenaga lain macam ni kita kena slow bulan-bulan puasa. Tak apa, berpuasa tidak membezakan kita untuk terus bertenaga. Amboi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, aku ada menggunakan satu aura ni. Tapi sebelum tu kita di tim Melody nak mengambil kesempatan kerana kita baru saja kehilangan seorang bintang, seorang pelakon yang bagi saya begitu berbakat sekali. Betul. Iaitu Allahyarham Datuk Aziz Singhah yang telah pun pergi meninggalkan kita pada hari Jumaat 1 hari bulan Julai yang lalu. Jadi di kesempatan ini kami di tim Melody ingin mengucapkan salam takziah lah. Memang betul. Kepada peminat, pada keluarga. Dan sama-sama kita mendoakan agar roh Allahyarham Aziz Singhah dicucuri rahmat dan juga ditempatkan bersama dengan golongan orang yang beriman, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Dapat pergi bulan-bulan Ramadan ni satu orang kata dicemburui lah. Ya, dicemburui oleh orang. Baik, apapun terima kasih kepada anda sekali lagi kerana terus bersama dengan kami dalam Melody. Ini adalah insya-Allah tapi memang betul lah melodi terakhir di bulan Ramadan. Jangan cakap melodi terakhir. Bulan Ramadan. Sebab bulan ni juga. Tapi minggu hadapan kita akan bersiaran Melodi Raya Rumah Terbuka. Memang betul. Yang dibawakan ataupun diaurakan oleh Aura White, Aura Man, Shake You All. Dahsyat. Ini adalah gabungan di antara Melodi dan juga Aura White yang dilihat semakin sempurna, intim, perfect, intim dan memberikan anda satu orang kata setelah 2 tahun menyepi. So dia datang balik dengan penuh rasa gembira dan juga ceria, insya-Allah. Minggu depan ada auranya yang tersendiri lah. Betul. Dan kepada anda jangan lupa untuk follow kami di laman sosial Instagram iaitu di Melody TV3 dan juga tag kami di Twitter dan juga Facebook TV3_Melody dan bagilah ucapan raya ataupun kata bagi ucapan raya kepada artis seluruh tanah air mungkin boleh dilakukan dalam rancangan Melody. Okey, yang menariknya hari ini walaupun hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan untuk Melody, kita dah ada 4 orang tetamu bersama dengan si cilik comel lotek ala comel atit telega Sabar. Kau ni kalau dengar cakap anak kau dah 4 Haji. Sabar. Aku tak boleh tengok baby lah. Nanti aku balik bersama dengan bini aku macam mana anak lagi? Okey, cerita kita yang pertama ialah cerita pasal Syiha Zikir. Cerita pasal Syiha. Tak payahlah cerita. Kau nak tahu kau kenal lah. Dah masuk lah. Beli bukan Syiha Zikir. Eli Mazlin apa khabar? Alhamdulillah. Ya Allah, tengok sikit. Siapa nama ni? Nama Sefia. Untuk malam ini. untuk anak-anak sekarang ni nampak ni baru 4 bulan dah ada cincin. 4 bulan dah muat cincin. Dekat nak 4 bulan dah. Alhamdulillah. Duduk. Kita ambil tempat. Ya. Duduk. Eloklah duduk tu. Tapi sebelum tu sementara kita nak berbual dengan Eli Mazlin dan juga anak dia yang comel ni, apa kata kita saksikan cerita Syiha Zikir dan juga Datuk Jamal Abdillah yang katanya tak sempat balik kampung sebab sibuk sangat. Ya. Sibuk kita saksikanlah. Beraya kat sini je lah. Sefia. Baiklah, minggu lalu bertempat di The New Central berlangsungnya pelancaran single terbaru Syiha Zikir, Seperti Novel Cinta. Tetapi menjadi persoalan apabila lagu ini telah dilancarkan terlebih dulu di Indonesia. Untuk lebih lanjut, kita tanya Syiha sendiri. Alhamdulillah hari ini cara buat pelancaran untuk lagu Seperti Novel Cinta, di mana ini merupakan single yang terbaru Syiha. Ciptaan sepenuhnya daripada Ajai. Antara single yang paling saya suka kerana dia punya muzik dan juga liriknya saya rasa sangat sebati. Feel dia tu dapat dengan liriknya yang sedih, dengan melodinya yang melo. Hari ini Alhamdulillah setelah Syiha dah rilis di Indonesia, betulan saya berada di sana dan Alhamdulillah pada bulan Ramadan Syiha boleh juga rilis di Malaysia Seperti Novel Cinta. Peminat akan tertanya mengapa Syiha mengutamakan di Indonesia
dahulu tak di Malaysia. Kita fikir, why not kalau kita terus lancar je terus Indonesia dulu, memandangkan kebetulan Syah berada di sana. Bukannya terlintas macam, oh nak utamakan ni dulu, nak utamakan tu dulu, tak. Kalau kita tengok selepas Syah memenangi second runner DAA, Syah punya populariti Indonesia, orang nak Syah ni. Tetapi di Malaysia, Syah tak rasa ke macam Syah patut buat sesuatu untuk boleh menyebabkan Syah punya nama naik di Malaysia tu seperti di Indonesia. Disebabkan Syah masuk pertandingan itu merupakan nombor 1 ratingnya di sana. Jadi tak dinafikan memang ramai mata-mata yang melihat. It's normal. Ramai orang akan macam, oh baru kenal Syihah di Indonesia. Jadi macam Syihah sendiri, Syihah sebenarnya Syah tidak pernah berhenti untuk berusaha dalam bidang seni di Malaysia. Lebih daripada 6 tahun Syah mencuba. Tapi orang kata ada rezeki. Yes, semuanya adalah rezeki. Syah dah usaha sehabis baik, tapi kalau tak ada rezeki, macam mana? Syah tak salahkan sesiapa. Syah tak ada salahkan. Ni mesti media yang tak support Syah. Syah dah keluarkan semua. Tapi kalau kita belum memenuhi kriteria apa yang mereka nak, tak guna juga. Alhamdulillah lepas Syah menyertai di Akademi Asia, Syah pun tak sangka yang Syah dapat artis harapan pilihan. Sangat-sangat terharu. Waktu tu Syah tengah dalam pertandingan, Syah rasa macam, betul ke ni? Sebab sebelum ni Syah tak dapat macam ni. Betul lah. Lumrah manusia bila kita dah buat di luar, ada je benda-benda, kalau yang positif Alhamdulillah, ada je benda yang negatif tu Syah dah hadap daripada dulu. Syah berterima kasih kepada semua yang memberi ruang, yang welcome Syah. Mudah-mudahan apa yang Syah dapat kat sana, Syah dapat di negara sendiri. Tapi mungkin nama Syah belum sebesar artis yang sama tahun dengan Syah, selevel Syah dulu. Maybe diorang lebih boom sekarang. Tapi tak apa, masuk dalam bidang seni pun bukan sebab Syah nak popular. Syah nak cari rezeki. Tapi ramai orang cakap, dia ni tak popular lah ni. Masing-masing lah. Tapi apa pun Syah rasa Alhamdulillah rezeki Syah sekarang baru nampak positifnya. Pastinya ramai ingin tahu tentang raya penyanyi tersohor Datuk Jamal Abdillah pada tahun ini. Dengar kabarnya Datuk Jamal sibuk sangat pada raya ini. Jom kita tanya kenapa sibuk sangat agaknya. Datuk Jamal Abdillah berbaju biru hari ni Adakah tema warna biru tahun ni? Ini sebenarnya telah 3 tahun dulu punya baju ni. Nampak macam elok lagi. Saya tak buang duit banyak-banyak nak beli baju. Yang ada pun saya pakai cukup lah. Bagaimana dengan persiapan raya Datuk? Adakah secara bersederhana ataupun sentiasa setiap tahun ada orang bagi sponsor baju Melayu ke bagaimana? Biasanya macam itulah kan. Ada orang yang sponsor untuk program-program mereka kan. Tahun ni pun macam tu juga. Alhamdulillah masih ada rezeki lah. Tak perlu belilah. Raya ke mana tahun ini? Mungkin boleh berkongsi dengan peminat-peminat yang nak tahu. Mungkin nak beraya ke rumah Datuk Jamal. Setiap tahun memang agak sangat-sangat sibuk. Tahun ni saya akan berhari raya pagi di Istana Negara. Pukul 12 tengah hari saya di Seri Perdana. Pagi-pagi raya dah bekerja dah. Hari raya pertama, raya kedua sampai ke raya ke-17 dah ada booking. Saya menyanyi untuk hari raya je. Maknanya hari raya Datuk Jamal Abdillah adalah hari bekerja. Hari bekerja. Keluarga memahami tak situasi tersebut? Ini dah tahun yang ke-9 saya ingat. Anak-anak saya semua saya bawa bersama pergi ke Seri Perdana dan tempat-tempat rumah-rumah terbuka. Anak saya yang Osama tu saya suruh dia menyanyi pula. Dia wakil saya. Saya akan curi masa juga. Bukannya saya tak balik terus. Saya mungkin balik 4 hari raya ziarah pusara, kemudian kembali ke Kuala Lumpur untuk meneruskan kerja saya lah. Mungkin apa ingin you sampaikan kepada mereka yang juga bekerja dan berhari raya pada tahun ini? Saya di antara orang yang bertuah dan beruntung di dunia ni kerana hari raya saya dapat pakai baju cantik, saya dapat duit, saya dapat menghiburkan orang. Itu adalah sesuatu yang orang lain tak dapat. Anggaplah kerjaya anda itu suatu pemberian amanah Tuhan yang patut kita langsaikan dengan sebaik mungkin, yang dengan seceria mungkin. Jangan mikirkan hari yang mulia kita terpaksa bekerja. Sebenarnya itu adalah suatu amanah yang patut kita tanggung dan kita uruskan dengan baik. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ikut papa balik, papa pula. Wal jangan. Okey Ji, macam aku seram Wal. Macam boleh ada satu lagi lah Ji. Ha, boleh. Kau macam dah kena dah sangat dengan frame ni. InsyaAllah. Aku 4 lelaki tambah seorang. Jadi ini macam mana pengalaman pertama tahun ni nak beraya dengan si kecil Molek ni kan. So mungkin ada perubahan Eli dari segi hidup Eli sendiri. Okey, sebenarnya memang Eli excited sangat sebab ini kali pertama Eli dapat beraya dengan Safia. Atuk dia memang sangatlah excited. Kami kat kampung semua duk sibuk nak tunggu Safia. Bila nak balik. Tapi Eli balik ke Perak pada first raya pagi. Lepas tu dalam petang macam tu insya-Allah kami akan ke Penang. Amboi, satu hari pergi 2 negeri. Keren. Dahsyat. Tapi bila Eli dah ada Safia ni dari segi berlakon, Eli memilih watak ataupun tidak?
Ya, saya kena pilih lah kan. Saya kena pilih watak dan kebetulan saya baru je selesai saya baru syuting balik setelah 2 tahun saya tak 2 tahun visit, saya yelah, tak nak buat syuting. 2 tahun lah ambil masa. Yelah, lepas dan saya baru je selesai telemovie Bibah Bebe. Bibah Bebe. Keluaran Zil Production katanya. Bila siarannya tu? InsyaAllah after raya. Siapa yang jadi bibahnya? Engkau lah jadi bibahnya. Rahsia lah you. Okey, sebentar lagi kita akan bincang lagi dengan ni apa kita punya guest yang paling kecil. Yelah, baru nak masuk 4 bulan. Sebab tanya Eddie tadi memilih watak ke tidak. Sebab Fauzia Gaus katanya. Ya, kenapa? Sama, memilih watak semenjak dah menjadi ibu ni. Yelah, sebab nak kena jaga between nak jaga anak, ibu dan juga pengacara dan dengan cerita lepas pengacara Nona tu dia macam diam sikit dan juga Juliana Evans yang dikatakan sekarang ni intim dengan seseorang. Waalaikumsalam. Inilah seseorang ni. Hari raya. Apa khabar? Sila. Duduk. Idris Han. Ya, saya. Macam mana raya tahun ni? Persiapan semua okey? Raya tahun ni alhamdulillah, tapi macam biasalah raya ni bagi saya macam every year sama juga. Dah, tahun ni lain lah. Kau tahun ni lain. Tak sama. Tahun ni beraya popular lah. Tapi itulah beza dia. Kalau orang kata kalau berbeza dengan tahun sebelum tu, sebab saya baru berlakon setahun kan. So bila tahun ni saya akan rasa dah dia punya perbezaan. Tapi kalau dari segi orang kata pergi beraya tu memang every year sama lah. Aura tu dah lain ni. Tapi nak beritahu kepada anda yang menyaksikan kat rumah ya, mereka bukan satu keluarga yang bahagia dia bukan. Kita akan bersama dengan macam lah. Dan juga kita punya Sofia. Selepas kita saksikan cerita pasal Juliana Evans dan juga Fauzia Batuk Gaus. aku. Kita saksikan dulu. Allah. Pelakon dan pengacara Fauzia Gaus memperlahankan kerjaya seninya ketika bulan Ramadan ini. Bukan itu sahaja, malah tahun ini juga adalah tahun pertama Fauzia dan suami akan berhari raya bersama anak mereka Zishan. Bagaimana pula persiapan raya mereka untuk tahun ini? Jom kita tanya. Persiapan beria, mencari baju, pergi shopping, keluar tu sebenarnya tak ada. Walaupun baby first tu memanglah excited, tapi excited apa yang dah ada tu alhamdulillah. Zishan selalu dapat hadiah daripada peniaga kecil-kecilan, especially online business. Selain daripada tu, suami saya dan anak saya sedondon hanya satu baju saja. Pada bulan Ramadan, you memperlahankan sikit aktiviti kerjaya seni you. Bagaimana selepas you melahirkan anak pun kurang melihat lakonan you atau pengacaraan you? You rasa you masih bagi lagi masa Zishan dah besar sikit baru nak berget aktif semula, ataupun you dah ada perancangan selepas raya nanti? Secara jujurnya saya masih menyusukan anak saya. Kalau ibu di luar sana mungkin faham lah. Anak saya memerlukan saya selalu bersama. Kalau saya ambil job pun, saya adalah buat episod yang sangat ringan, tidak memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan saya masih boleh meluangkan masa bersama dengan anak saya. Kalau macam tu okey. Job-job lain tu bukanlah tolak, tapi alhamdulillah memang rezeki tu mencurah-curah. Hari-hari ada je orang tanya. Walaupun banyak kali tak dapat nak komit, masih ada yang sudi menanya saya, tapi tak bermakna saya langsung tak nak melibatkan diri, tapi mungkin perlu menunggu betul-betul sesuai dengan diri saya. Walaupun saya tak berlakon, sebenarnya saya sangat-sangat sibuk. Road tour untuk endorsement dan juga perniagaan online saya macam sarang burung saya sendiri. Tak adalah saya hilang ke apa, tak ada. Alhamdulillah rezeki tu tetap ada. Cuma orang kata memilih sikit lah. Memilih kerana terpaksa. Bukan terpaksa, perlu buat masa ni. Yang penting kualiti apa yang kita buat tu. You cakap tadi memilih kerana terpaksa atau memilih kerana perlu. Mungkin ramai mereka di luar sana ataupun produksi masih memerlukan bakat you sendiri kan. Bila dengar macam nak capai tahap piawaian standard, tawaran kerja yang patut diberikan kepada Fauzia Gaus, mungkin mereka lebih berfikir. You boleh kongsi. Siapa yang selalu mencari saya tu mereka tahu dah. Saya ni memang akan tanya, abang balik pukul berapa bang? Ni watak ni apa bang? Ada pegang-pegang ke bang? Itu kayak ini ke? Macam mana watak dia? Saya ni akan tanya banyak soalan sampai orang pun ada yang tak boleh nak jawab. Biar saya tanya dulu sebelum saya commit supaya tidak menyusahkan orang. Selepas mengambil job baru nak bagi tahu. Oh tu tak boleh, ni tak boleh. Ada sometimes tu walaupun dah dipuja, masih ada benda yang saya rasa tak kena lagi lah tu. Kebanyakan mereka faham dengan situasi Fauzia Gaus ataupun ada yang mereka yang macam lepas ni susah lah nak ambil Fauzia Gaus. Itu terpulang pada individu. Selalunya yang dah berkeluarga, yang memahami, orang yang dah mature tu akan faham lah. Kebanyakannya memahami. Kadang-kadang call abang nak tanya je okey tak? Tak boleh lah. Tak apa-apa. It's okay. Selalunya macam tu. Belum lagi. Nanti kalau ada tu saya akan consider juga. Pengikut pelakon Juliana Evans pasti tahu kini pelakon ini sedang rapat dengan seseorang. Ketika menemui beliau dalam majlis berbuka puasa, Melody sempat mengusik Juliana tentang hubungan beliau.
beberapa hari lagi dah nak menyambut Hari Raya. Macam mana agaknya setakat ni persiapan Juliana Evans? Tak banyak sangat persiapan. Saya tak buat kuih raya ke apa benda. Biasanya just persiapan baju raya sajalah. Baju raya dah ada untuk tahun ni. Dan just get ready to balik kampung. That's it. Selalunya macam coincidentally kita semua akan baju colour sama. Tapi tahun ni mungkin colour kita akan colour pastel. Maybe nude colour or like peach colour. Sebagai seorang yang nak berkerjaya, ada ataupun tidak peruntukan untuk menyambut Hari Raya, maksudnya untuk diri you dan juga keluarga? Actually pada bulan puasa ke bulan raya, I tak keluarkan bajet yang banyak. Rezeki pada tahun ni adalah sebab saya buat campaign untuk Ali Abbas Tamam punya baju. Jadi saya dapat baju raya dari Ali Abbas Tamam juga. I rasa itulah rezeki yang ada pada raya tahun ni. Dah jimat sikit lah kan dekat jimat sikit lah kat situ. Tak payah beli baju kurung dah sebab dah ada. Support our local designer. Siapa saja yang mengikuti perkembangan Ju tahu sekarang ni Ju sedang rapat dengan seseorang. Mungkin you boleh kongsikan macam mana agaknya tahap keseriusan you bersama dengan jejaka ini? I tak nak share banyak sangat sebab I rasa I dah share banyak dah. I still like to keep my personal life personal. I'm a very private person, low profile. Apa yang I share tu I dah share. Apa yang you betul-betul nak tahu sebenarnya? Maksudnya sekarang ni apa agaknya status Juliana Evans? Status just together. Tak ada, susah cakap lah. Belum ada perancangan apa-apa lagi? Tak ada perancangan apa-apa. Tak boleh nak cakap apa-apa status. Orang kata Hari Raya dah nak makin tiba. Jadi baiklah rapat-rapatkan silaturahim tu kan. Jadi mungkin ada ataupun tidak perancangan untuk beraya bersama dengan kekasih hati? Tak. Of course akan balik kampung dulu. Bila balik ke KL, balik ke Shah Alam, dan kita akan beraya bersamalah because dia pun duduk Shah Alam and I'm very close to his family as well. Of course kita akan beraya bersama-sama, makan kuih raya, bersalam-salaman, macam itulah. No perancangan. I'm not saying there's any perancangan, but we have a good relationship. Harapan I of course, just like anybody, mestilah nak serius. Kau boleh sampai selama-lamanya. But itu kita serahkan pada jodoh. InsyaAllah kalau jodoh tak ke mana. I cannot believe I'm saying that, but yeah, insyaAllah kalau jodoh tak ke mana. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua peminat-peminat Ju. Thank you so much for everything, for all your support, dan juga kepada rakan-rakan artis, pada rakan-rakan rapat Ju, keluarga, rakan-rakan media. Thank you for everything. Let's celebrate beautiful year, and maaf saya batin, minta maaf kalau ada apa-apa salah silap. Tapi janji saya kepada arwah ayah saya, seminggu sebelum dia meninggal, dia kata, saya pula jenis orang yang susah nak percaya dengan dia. Baliklah sementara kita masih ada lagi orang tua. Sempena Ramadan di Sungai Petani, baru-baru ini berlangsungnya Islamic Beauty Fair, satu festival yang memberi peluang kepada pengunjung membeli persiapan Hari Raya nanti. Dan antara selebriti yang hadir seperti Mia Ahmad, Jenny Anwar, Diana Rosa, Liza Abdullah dan ramai lagi lah. Majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan turut diadakan kepada pusat tahfiz dan juga anak-anak yatim. Mia Ahmad kerana Mia melihat penganjuran dan juga sambutan peminat-peminat Mia yang juga sanggup datang ke sini. Semua daripada sini dan juga Pulau Pinang sangat meriah lah kat sini kan. Appreciate lah dia punya effort untuk datang ke sini untuk jumpa dengan saya. Alhamdulillah ni kita bukan sekadar menganjurkan event untuk usahawan-usahawan berniaga semata-mata. Kita menjemput dan juga memberi sedikit sumbangan untuk golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Kita labelkan Islamic Beauty Fair sebagai number 1 Utara Fest. Sale para usahawan semua sangat membanggakan. Dengan kehadiran artis sangat-sangat membantu. Kita akan jadikan penganjuran macam ni lebih kurang 2 bulan sekali. Jutaan terima kasih kepada semua vendor. Sempena musim perayaan, sebuah lagu bertajuk Kelik Lawe dilancarkan bagi menggalakkan lagi anak-anak Kelantan di perantauan untuk pulang berhari raya di kampung halaman mereka. Jom kita dengarkan apa komen tentang lagu ini dari penyanyi lagu ini sendiri. Ini untuk menyampaikan kepada perantau-perantau kita. Apabila dengar lagu ni, saya rasa rakyat Kelantan kita akan balik beraya di Kelantan. Kita nak menyeru kepada anak-anak perantauan kita, khususnya orang Kelantan kita. Raya tahun ni yang masih ada mak ayah, keluarga, baliklah ramai-ramai. Lagu ni juga ada berunsurkan kepada nasihat. Kalau anak tu yang lama dah tak balik kat rumah, baliklah sementara kita masih ada lagi orang tua. Kiralah orang Kelantan ke maknanya secara khususnya untuk semua warga orang Islam lah yang balik beraya. Ramai di kalangan bukan orang Kelantan yang faham dalam dialek Kelantan. Bila dia faham, dia rasa dengan chemistry lagu ni, insya-Allah dia akan balik.
budak pekak tu Macam mana awak boleh faham apa orang tu cakap? Awak kerja apa? Cover line tu, stiker OKU letakkan motor padahal pusher. Kasih masyuk. Itu bukan joke Lizo tu. Awal pula berdodo-dodo. Saya tak boleh tengok baby ni geram. Dodo isi dodo. Safia. Kita masih lagi bersama kita punya tetamu yang cilik ni. 4 bulan, tak sampai 4 bulan. Hampir-hampir 4 bulan. Ya. Okey Idris nak tanyalah, awak ni beraya kat mana tahun ni? Kalau tadi kita cakap perbezaan raya tu feel dia lain macam. Tahun ni raya kat mana? Saya sama macam raya-raya yang lepas. First day raya pagi tu akan balik ke Negeri Sembilan. Belamak. Lepas tu dalam malam tu kita balik lah. Lepas tu hari kedua akan balik ke Melaka, belah ayah pula. Lepas tu malam balik. Memang macam tu lah. Atuk nenek semua tak ada kan. Tapi yang penting raya hari Ahad nanti jangan lupa untuk tengok melodi raya yang diaurakan oleh Aura White. Aura main shake you all. Jadi kita shake melodi raya nanti. Okey, bercakap pasal raya ni, tentu anda semua teringat satu, mesti ada satu lah orang kata iklan raya yang menyentuh perasaan. Tahun ni ada tak iklan raya yang orang rasa macam kita tak sempat tengok TV? Belum lagi. Saya tak sempat nak tengok TV. Tak sempat ya. Tapi kalau iklan raya kan, kalau AG lah aku selalu teringat iklan Petronas. Banyak sangat kesan-kesan positif, nilai-nilai kekeluargaan kadang-kadang ada yang suka, diterapkan. gembira, ada duka, ada sedih dan sebagainya. Jadi untuk istimewa untuk anda yang tak sempat tengok TV tu, apa kata kita saksikan sekejap ni iklan raya Petronas yang kita akan siarkan untuk anda. Untuk tahun 2016. Saksikan. Tiap-tiap tahun memang Mira tunggu-tunggu untuk menonton iklan Petronas. Saya boleh kata setiap tahun saya tengok iklan Petronas. Every year, mesti semua tunggu, ada yang happy, ada yang sedih. Dia tidak perlu menangis beria, tapi karakter-karakter yang dia beri, dia pergi smooth je. Jadi orang lain yang akan touching. Saya masih teringat malam saya dan Abah dihalau dari rumah. Kita kena keluar, okey? Itulah memori yang tak dapat saya lupakan. Kita main lumba-lumba nak? Lumba apa? Hidupkan Ranger anda! Tapi ia telah menjadi hari paling bermakna bersama Abah. Walau dalam kesedihan, Abah tetap buat saya gembira. Abah, baru pukul 4 ni, Abah. Lan, bawa Abah keluar. Hidupkan enjin, Abah. I can feel the bonding antara anak dengan ayah kan. You know, orang tua kadang banyak kerenah kan. Macam tadi sahur kena dukung, anda dah tak boleh jalan semua. Kasih sayang seorang ayah tu ditunjukkan waktu kita tak nampak. Sebab lelaki dia ada ego dia sendiri. Apa yang saya nampak, ayah tu dia protect anak dia daripada kecil sampailah ke besar. Memang betul orang tua selalunya bila jadi macam tu, bila dah makin meningkat umur dia tak boleh tidur. Ada je sesuatu dia nak buat, dia akan merengek. Dia nak buat sesuatu yang di mana sebenarnya dia tak boleh buat. Tapi sebagai anak-anak, diorang ni lah yang sebenarnya kena ambil alih tugas ketika mak bapak jaga you dulu. You kena ambil benda tu and beri diorang kekuatan untuk buatkan diorang rasa gembira. Ellie. Apa Ellie yang tengok membuatkan iklan ke, Ellie? Apa yang membuatkan Ellie bergenang air mata ni? Dah tu curah dah. Apa? Dia sama. Saya aku macam clueless sebab aku tengok reaction orang kan. Kepada anda nak saksikan iklan tu, bolehlah masuk ke laman web Petronas ataupun cari kat YouTube kan. Ada iklan tu. Dah nangis. Sebab apa? Sebab Ellie terkenang. Sebab Ellie memang jaga Abah sekarang ni. So bila tengok macam tu, Ellie teringat lah. Ellie harap Ellie dapat. Tacap. Tunggu. Kepada anak saksikan, kita akan saksikan selepas ini. Tapi mungkin kan Ellie sekarang ni. Awak kau pun nak nangis. Jangan nangis, Mak. Aku tak boleh tanya. Belum raya. Aku nak buat apa ni? Semua dah menangis ni. Kita kembali selepas ini. Ke tak?
Maknanya kembali menyaksikan part 2. Kita sambung nangis ni. Idris, ini kau pula Kau pula. Okay. Kita tengok part 2. Dah masuk. Sabar je lah. I'm lucky dapat parents yang support my career. Kami anak-anak dididik dengan cara yang sangat lemah lembut. Nenek saya kena stroke. Dalam video tu sebenarnya benda yang betul jadi kat saya. Yang ada part tolak wheelchair tu, dia cakap biarlah aku mati, aku tak nak susahkan cucu aku, anak-anak aku. Sebab my mum teruskan Mira, manage Mira. Kita ni ibarat macam tak boleh berpisah. Kita tak boleh berpisah langsung. So, saya rasa saya bangga. Saya buat dia rasa bangga. Sebab every time I angkat dia, I dudukkan dia kat dalam toilet untuk mandikan dia. Dia suruh I pegang dia. Bila pegang dia, dia suka cakap kat I, lembat I kat syurga. Dia cakap macam tu. Dia cakap tempat I kat syurga because mandikan dia. Walau sejahat mana pun kita, walau senakal mana pun kita, parents kita tetap parents kita dan dia tetap akan sayang kita. Walaupun dia marah kita, dia sebenarnya sayang. Kepada semua, jangan lupa tonton Petronas Raya Web Film di YouTube ataupun Facebook. petronasofficial.com. Jangan lupa kongsikan video reaksi ketika menonton iklan Raya Petronas dan #PetronasRaya. Uncle tahu badan Uncle dah sedap macam tilam sekarang. Tapi kau tak payahlah tidur dekat Uncle punya badan. Tidur, budak ni tidur betul-betul lah. Dah boleh tambah dah kau ni, Wal. Lena lah. Tak. Aku tengok iklan tu, iklan tadi tu, belum keluar habis pun. Tak, kita tak tengok iklan tu, lah. kita tengok reaction je. Tu tahun depan Petronas buat panggil hati-hati nangis je. Confirm. Sedih. Ali okey dah okey. Tapi nak tengok kena tengok kat web film dan juga Facebook. Ya, memang betul. Okey, itulah dia iklan Raya Petronas untuk 2016. Kejap lagi kita ada bersama dengan 2 orang lagi artis yang akan masuk dalam set melodi kita. Cukup tempat ke? Cukup, tak jadi masalah. Baby dah tidur, boy dah ada. Kembali selepas ini dalam melodi Raya pula. Melodi puasa terakhir Ramadan. Tiba-tiba saya iri hati tengok orang tinggalkan Kuala Lumpur. Tapi seronoknya beraya kat KL ialah dan bekerja sibukkan diri adalah satu cara yang paling bagus. Masih lagi kembali dalam Melodi. Dan ingat, minggu depan kita ada Melodi Raya episod pertama dan juga episod yang kedua yang diaurakan oleh Aura White, Aura Man, Shake You All. Ya, InsyaAllah kita akan bersama dengan ramai bangsa artis. Nampak? Baru cakap dia dah masuk lagi. Waalaikumsalam. Jemput. Allah. So yang ini pembantu rumahnya. Aduh. Caca Mak Embo. Apa khabar? Pembantu rumah? Kita gurau-gurau je. Bukan berdua ke datang? Mentang-mentang dia pakai kain batik. Kau cakap dia pembantu rumah. Tak. Aku ingat Abang Zarul datang dengan Caca macam ada apa-apa. Abang Zarul ada apa-apa ke dengan Caca? Dia satu kereta ke? Ada. Ada kat rumah tadi. Janganlah sampai bersih bulan-bulan puasa. Jangan bising. Caca macam mana sambutan raya tahun ni? Sambutan raya Caca hari ni lagi 3 hari lagi. Kita memang tak standby apa-apa sebab Caca pun busy, memang tak sempat nak syuting, dia tak sempat nak buat apa-apa. Relax lah. So insya-Allah malam raya tu baru kita kelakar buat cek baju. Okey, kalau Abang Zarul sendiri dengar cerita raya pertama dekat luar negara, itulah. Saya dah siap raya semua, baju-baju anak. Alhamdulillah. Semua kek kuih raya semua dah siap. Sebab malam pagi besok nak ke London. Bawa semua pergi London? Tak, saya seorang kerja. Kerja. Dia tinggalkan anak bini dia. Terpaksa balik kampung seorang-seorang. Saya balik kampung satu lagi punya kampung. Habis balik sini bila? Balik petang raya pertama saya sampai. Sempat. Kita akan mesti nampaknya meriah melodi kita sebelum Melodi Raya dan bandar memang meriah dah. Tapi kita nak saksikan dulu cerita yang wartawan Melodi sempat cari korek-korek untuk anda sebelum kita bersama dengan tetamu kita. Dengan cerita Ariel mengizinkan isterinya kalau nak kerja, it's okay, it's up to you. I okay. Aku ingat isteri dia mengizinkan dia. Jangan wah, panas sangat tu. Saksikanlah. Seram juga. (16 Jun) bertempat di Pullman, Putrajaya berlangsungnya majlis berbuka puasa sambil meraihkan anak-anak yatim Rumah Pengasih Warga Prihatin. Apa yang menarik, majlis berbuka puasa ini dianjurkan oleh beberapa orang artis
untuk projek akhir mereka bagi semester 2 di Universiti Utara Malaysia ataupun UUM. Antaranya adalah Tomok, Zahid, Datuk Aznil Haji Nawawi dan ramai lagi. Kita sama belajar ni daripada hujung tahun lepas diberi offer sama belajar. Semester 1 dah selesai. Ini adalah mata pelajaran pembangunan masyarakat untuk semester 2. Inilah final project dia untuk mendapatkan kredit hour full mark. Inilah yang kita orang aim sebenarnya. Saya dan rakan-rakan yang lain lah. Macam mana agaknya kehidupan sekarang sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang bapa dan juga pelajar tambah? Berbeza. Saya sendiri pun tak ambil banyak job-job yang besar-besar. Saya fokus untuk keluarga dan pelajaran. Itu saja yang saya fokuskan sekarang. Susah tak nak bahagikan masa sebagai penyanyi, pengacara juga, bapa dan juga pelajar? Setakat ini Alhamdulillah tak ada clash timingnya. Okey semuanya dan dengan lancar. Agak susah lah mula-mula. Tapi dapat bantuan daripada isteri saya sendiri, mak mentua saya sendiri pun, mak saya. Biasalah kalau ada sisi faham. Itu semua perkara biasa. Kita kena lalui macam biasalah. Saya rasa semua peminat you ataupun pengikut you tahu isteri you adalah dulunya seorang pramugari di luar. Maksudnya bukan di Malaysia. Sekarang ni dah berhenti bekerja. Adakah beliau berhenti adalah kerana you? Dia berhenti tu adalah perancangan kami jugalah. Bila ada cahaya mata, macam mana kita nak besarkan anak-anak nanti. Saya pula jenis orang yang susah nak percaya dengan nursery. Bagi orang jaga ke tak percaya. Better biar dia sendiri yang jagalah. Kami sendiri jaga. Dia bersetuju dengan apa yang saya dah rancangkan untuk dia dan juga family. Masa yang sama, dia banyak beri sokongan dekat saya. InsyaAllah kalau ada rezeki, anak dah besar sikit, kalau dia nak bekerja semula jadi pramugari, tak kisahlah sangat kan. Sebab anak dah besar-besar. Kan anak kecil lagi jaga anak luar. Cita-cita seorang itu, dia tak boleh halang. Apa keinginan dia, apa kemauan dia, kalau baik untuk dia dan keluarga, go ahead. Saya sendiri pun, impian saya, cita-cita saya tak pernah dihalang. Saya beri kebebasan untuk dia pilih. Tapi jangan sampai memudaratkan keluarga, anak-anak. Kepada peminat saya yang terus mendukung saya ucapkan selamat puasa kepada seluruh Islam. Banyakkan amalan kita di bulan yang mulia ini. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. InsyaAllah selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dan sebut pasal raya ni, ya betul kita ada melodi raya gabungan bersama dengan Aura White, Aura Men. Tak payahlah so kakak telefon kau ni pun. Anak-anak juga dengar suara. Ala-ala rakan artis ada dengan kita ni. Assalamualaikum Puan Furina Azmi. Salam, Alhamdulillah. Saya ada AJ Azmi kat sini. Betul lah. Kita ada ramai selebriti kita kat sini. Nak tanyalah macam mana persiapan. Puan Furina kat mana sekarang ni? Sekarang saya berada di kampung. Dah balik dah ke Ibu Perak. Okey, dan saya next week akan yang diawaskan oleh Aura kan. Kampung ni gangguan. Dan Aura Awak memang sentiasa akan cuba berada seiring dengan industri hiburan, akan menghargai segala usaha. Usaha artis yang sentiasa berusaha mewarnai dunia hiburan tanah air. Macam kita pasal sekarang. So raya ni harapan Aura Awak agar kita sentiasa mengenang jasa semua yang berusaha mencantikkan dunia hiburan, tidak kira pelakon ke, penyanyi, pelawak dan yang lain-lain. Kerana tanpa mereka tidaklah meriah ruang seni kita kan. Betul. Okey, dan jangan lupa saksikan melodi raya pada minggu depan yang diaurakan oleh Aura White, Aura Men, Shake you all. Tu dia. Puan Furina datang tak nanti melodi raya? Takkan tak datang kan hari Ahad depan? Datang tak nanti? Datang nanti tak melodi raya? Macam mana? Datang ke tidak melodi raya? Kita orang nak duit raya. Ahad ni. Puan. Bila minta duit raya, buat tak dengar dah tu. Okeylah, di kesempatan ni silakan Puan Furina nak cakap sesuatu. Melodi raya mestilah datang. Mestilah datang. Jauh betul dia Perak ke sini dia punya delay. Jauh. Mungkin nak katakan mungkin nak katakan sesuatu. Saya juga nak ucapkan selamat menyambut Aidilfitri Selamat Raya kepada semua penonton-penonton. Itu saja. Penonton melodi dan pengguna-pengguna setia Aura White. Baik. Terima kasih untuk Puan Furina juga. Dan kepada AJ dengan awak juga Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Dan berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah. Nanti kita orang claim duit raya ya. Amin. Claim duit raya boleh, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Kirim salam kat suami. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak claim duit raya tak malu. Budak kecil ni dah tidur relax je. Tak minta pun duit raya. Caca bila lagi ni? Single kan adik-beradik semua. Kau tanya soalan terkejut je. Yelah, kita nak tanya. Dia suka budak kecil kata. Caca memang suka budak kecil. Tapi masalah keadaan I sekarang macam belum sedia lagi. Okey, Caca datang daripada satu keluarga yang besar, adik-beradik ramai. Bila raya mesti meriah. Boleh kongsi sikit tak antara pengalaman dia? Bila raya tu agak macam kelang kabut juga sebenarnya. Sebab
Bila macam raya pertama kita akan pergi ke rumah ayah dulu. So bila rumah ayah tu macam ayah Caca pula memang paling tak suka pakai baju Melayu. So kita ni 10 adik-beradik ni memang akan tarik dia, pegang tangan semua, akan pakai baju raya, ambil Paksa gambar, raya. lepas tu dia buka balik. Ni aku tak puas hati tanya Abang Zarun ni. Buka abang daripada dulu sama je awak muda bang. Apa rahsia ni? Saya nak tahu. Kita nak belajar bang. Aku lah. Nanti saya keluar produk tu. Sebelum keluar produk bagi tahulah. Senaman ke, makanan ke, selawat ke, angkat semayang ke. Mungkin juga masa kerja kot. Pasal kerja? Pasal kerja. Selalu kena senyum. Oh, kerja boleh buat kita kerja kat atas. Dia bila kat atas dia time lambat sikit. Oh, graviti kurang. Berapa tahun dah sebenarnya abang bekerja sebagai pramugara ni? Dah 16 tahun. 16 tahun. Okeylah, cakap pasal orang kulit muda ni, ada seorang lagi ni pula kulit muda dah keluar produk pula tu. Siapa Wan? Kita tengok je lah. Ada. Ramai sekarang. Ada. Kita saksikan. Bercerita tentang rezeki di bulan mulia yang penuh keberkatan ini cerita Achong Sweet Child yang katanya tak menang tangan menerima jemputan untuk membuat persembahan pentas selepas beliau menyertai satu program reality TV. Syukur Alhamdulillah. Lepas pada program reality tu, alhamdulillah rezeki boleh tahan dengan keluarnya single baru Sweet Child. Masuk pula bulan puasa ni memang jadual boleh tahan pack juga. Yang mana radio panggil untuk interview, radio panggil untuk rakaman, program TV untuk rakaman. Sekarang ni tengah sibuk untuk berbuka puasa lah majlis anak-anak yatim kan. Banyak persembahan pentas saya pun sendiri kurangkan sebab nak habiskan masa dengan budak-budak rumah anak yatim kan. Seronok dengan budak-budak ni, kita minat budak-budak kan. Jadi bagi Achong sendiri, perbezaan Ramadan tahun ini berbanding tahun-tahun yang lalu, mungkin tahun-tahun sebelum, lebih banyak mata membuka mata ke arah Achong. Untuk tahun-tahun sebelum ni pun sibuk juga lah, tapi tak sesibuk sekarang ni. Tahun-tahun yang dulu kita sempat pilih dengan rumah yang kita nak buka puasa kat mana yang kita nak minum kat mana nak makan kat mana, nak sahur kat mana Tahun ni yang okey sekian ni sekian hari bulan ni buka puasa kat sini. Okey yang ni kalau tak pergi tak boleh. Tak boleh yang ni dengan ni. Okey. Saya pasti selepas Achong mungkin keluar daripada satu program reality tersebut lah kan, pastinya jadual Achong membuat persembahan nyanyian lebih rancak berbanding kerjaya Achong sebagai seorang pelakon. Pelakon pun rezeki juga, kita punya nasib juga. Buat masa sekarang ni memang rezeki lebih kepada persembahan pentas. Kalau dulu diorang banyak bagi saya untuk buat MC. Sekarang ni panggil menyanyi, siap cang. Kau menyanyi, lepas tu kau berlawak sikit, apa pandai kau lah, tapi kau menyanyi. Yang penting kau menyanyi. Menyanyi itulah sekarang dah jadi benda penting dah pula. Terima kasih banyak kerana sentiasa menyokong Sweet Child. Berpuasa, jangan puasa yang yuk, puasa betul-betul. Yang balik kampung untuk berhari raya, selamat hari raya. Maaf saya batal daripada saya, Achong Sweet Child. Beberapa hari lagi umat Islam bakal menyambut kehadiran Syawal dan ramai juga yang sudah sibuk dengan persiapan diri, namun tak lupa juga ada yang mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk melakukan amal dengan bersedekah dan berkongsi kegembiraan hari raya dengan insan yang memerlukan. 27 Jun lalu, ibu kepada pengacara Datuk Aznil Haji Nawawi telah menghembuskan nafas yang terakhir kerana sakit tua. Takziah dari kami di Melody. Macam mana agaknya hampir sebulan berpuasa ni? Alhamdulillah dipinjamkan kesihatan yang elok oleh Allah SWT. Pak Nia bersyukur pada usia 54 ini tak ada benda lain lagi yang Pak Nia doakan selain daripada dipinjamkan kesihatan untuk Pak Nia dapat terus membuat yang wajib, berpuasa, yang sunat, berterawih dan melakukan kerja-kerja amal. Soalan umum yang ditanyakanlah bila dah nak raya ni, macam mana agaknya persiapan raya, baju raya untuk Pak Nia terutamanya dan juga anak-anak semuanya dah siap sedia? Pak Nia awal-awal lagi dah siapkan untuk anak-anak Pak Nia pun dah besar. Jadi persediaan tu tak macam dulu. Anak saya yang tua dah 26 tahun. Anak saya nombor 2 sudah 22 tahun. Yang kecil tu mungkinlah 8 tahun tu mungkin. Setiap awal Ramadan dah beli dah. Sekarang ni saya panjangkan rezeki saya untuk anak-anak fitrah yang saya ambil sebagai anak angkat saya di sekolah bimbingan Jalinan Kasih. Ada 180 anak dekat situ. Saya jadi penaung kepada anak-anak tu menjaga perayaan Ramadan dan juga hari raya mereka, bawa mereka pergi shopping. Saya panjangkan rasa berhari raya itu kepada mereka. Anak-anak ini sebenarnya datang daripada anak-anak yang duduk di lorong-lorong kawasan Chowkit Road. Bangunan sekolah tu dulu adalah bangunan sekolah Pak Nia. Pak Nia kembali pada sekolah tu, tengok sekolah itu dah bertukar menjadi sekolah khas. Jadi Pak Nia ambil anak-anak itu sebagai anak angkat Pak Nia. Rezeki Pak Nia kongsikan bersama mereka dan Pak Nia ketuk pintu syarikat-syarikat besar yang sudi menajim mereka. Alhamdulillah. Perkara tersebut satu perkara yang mulia kan. Apa yang membuatkan Pak Nia sendiri terbuka hati untuk mengambil anak-anak ini sebagai anak angkat dan juga sejak bila lagi? Dia telah berlaku hampir setahun lebih. Saya kalau pergi sana, saya
dipenuhi dan dicurahkan penuh kasih sayang. Mereka datang, mereka peluk, mereka cium. Pada tahap sekarang ini, mencari harta untuk dunia bukan keutamaan. Yang utama, saya mahu cari saham akhirat saya dan supaya anak-anak yang lebih daripada 180 orang ini boleh mendoakan saya bila saya tak ada nanti, boleh mendoakan kesihatan saya. Dia memberi banyak ketenangan pada saya, menginsafi tentang orang yang tidak mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh. Sekaligus bila saya berkongsi dengan follower-follower saya di Instagram, mereka pun belajar sesuatu. Saya orang KL, saya tak ada kampung. Bila tiba raya, saya iri hati tengok orang balik kampung. Saya iri hati tengok orang tinggalkan Kuala Lumpur. Tapi seronoknya beraya kat KL ialah cuba nak fikir apa ya. Ada orang Indonesia, ada orang Bangladesh, ada orang Nepal. Kalian pun tak jam sangat. Kalian pun tak jam. Kita tak berebut nak balik kampung. Selamat Aidilfitri kepada semua penyokong-penyokong, peminat-peminat Pak Nil yang daripada kecil sampai yang dah tua meminati Pak Nil. Terima kasih. Saya doakan kesihatan Pak Nil. Pak Nil doakan kalau anda yang balik kampung supaya sampai selamat dan pulang semula ke Kuala Lumpur dengan selamat. Dan kita raikan dengan Saya sibukkan diri sebab itu adalah satu terapi untuk saya supaya tidak memikirkan sebarang masalah. Sekarang ni bila ada duit je dah boleh buat album. Ini dah masanya untuk saya melunaskan. Ani Mayuni, sinonim dengan muzik dangdut. Ani Mayuni menolak jika beliau akan membawa genre berbeza satu ketika nanti. Selain itu, ini jawapan beliau apabila didakwa hanya artis bulan Ramadan. Salah, bukan dalam puasa je Ani timbul. Alhamdulillah masih lagi diberi kepercayaan oleh peminat-peminat di luar, masih lagi menjemput Ani untuk buat private function. Cuma Ani tak ada produk baru, nak keluar TV, nak promote apa. Takkan nak promote diri yang tak ada album. Asyik nak promote pasal laki dengan anak-anak pun orang bosan. Jadi biarlah orang tahu Ani tentang kerjaya. Jadi tentang kerjaya Ani untuk yang terbaru adalah tentang Ramadan. Dan lagi baru Ani sibuk dengan persatuan lah, Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ani sebagai setiausaha di situ. Jadi agak busy untuk merangka aktiviti-aktiviti untuk ahli-ahli di dalam persatuan tu. Di samping tu juga Ani baru ada studio rakaman sendiri. Nak buat apa-apa saja, nak editing ke, nak nyanyi kok tiba-tiba pengacara sebelah ni dapat album ke. Jadi agaknya sampai bila Ani Mayuni selesa hanya meriahkan private function, dan sampai bila nak kekal tak ada produk-produk baru? Sebenarnya Ani memang ada perancangan kalau boleh nak ada produk baru. Tapi kan macam Ani Mayuni, orang dah tahu sinonim Ani Mayuni adalah dangdut je. Pop, lagu pop, tiba Ani jadi Siti Nurhaliza, tak boleh lah. Bila dangdut kita tahu sekarang di Malaysia pasaran dan artis dangdut pun dia agak minoriti. Jadi bila kita nak buat sesuatu album tu perlukan bajet cost. Jadi bila kita dah ada cost dah buat album, tiba-tiba ada sesetengah hari dia yang tak play. Jadi rugi kan kita dah buat macam tu. Ani nak keluar sesuatu tu biar boom nampak. Jadi nak dapat benda yang bagus, yang berkualiti tu bukan hanya makan sehari atau 2 hari. Anakku tidur. Makin bangun. Bukannya tidur. Dia tak biasa dengan suara kau ni. Okey, apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada anda. Jangan lupa kita ada Melodi Raya minggu hadapan hari Ahad yang diaurakan oleh Aura White, Aura Man. Shake you all. Lepas tu tadi ada Ye Ke Raya. Ini. Ni apa ni? Ni siapa ni? Ini si Ashura dan Siti Nurhaliza. Ini Nora. Okey. Menariknya ialah ia adalah gabungan artis-artis baru dan juga artis-artis lama. Kita berjaya dapat bawa Datuk Jeffrey Day, Datuk DJ Day. So itu semua akan bersama dengan anda. Ini Konfurina kita atau penaja utama. Itu kita punya pengacara bersama. Aida Jebat. Mana antara persembahan yang akan berlangsung. InsyaAllah lah anda saksikan nantilah. Kemudian nak tanya Idris apa? Ya saya. Bulan ni masih sibuk berlakon ke ataupun dah relax sampai raya? Actually bulan puasa ni memang saya pilih untuk orang kata nak relax sikit lah buat bulan puasa kan. So apa tu saya cuma buat itu satu filem dengan filem pertama saya. Alhamdulillah. Dan satu telemovie untuk TV9. Sibuk juga tu, penuh juga lah. Tak adalah relax pun cakap relax. Kata setengah bulan je lah busy kan. Abang pula orang merindukan suara abang ni bila ada single ke, ada projek baru ke, nak buat showcase ke? Dah keluar pun. Dah keluar dah? Dah keluar dah. Bulan lepas. Lagu Jangan Pernah. Jangan pernah. Mainkan Jangan pernah. Itu Zarul Amrillah. Ni Eli Mazlin. Ya Allah, orang nak dengar kau nyanyi tak nyanyi lagi ni. Bila nak nyanyi ni? Dia nyanyi kat rumah lah, tidurlah anak. Memang Eli ada plan, tapi buat masa sekarang ni Eli akan syuting dulu. Lepas tu insya-Allah kalau ada rezeki
Selepas itu Ellie akan keluarkan single Ellie lah, insya-Allah. Masa tu single ni lah kena jalan lain dulu. Ya, sekarang single Ini single dulu. ni, lepas tu single Lepas tu lagu. single Mama dia pula. InsyaAllah. Okey, macam Caca pula lah. Dan Caca. ini pun ada juga cerita orang yang baru jadi single sebenarnya. Ya? Oh, dia pun ada single juga? Dia ada single. Dia single tapi dia ada dua orang anak. Apa ceritanya? Tahun ni beraya lain macam sikit lah. Okey. Sebab saya sempat tanya dia, cakap mungkin raya pertama dekat rumah, dia tak nak ke mana-mana, dia relax dulu. Tapi tak tahulah, kita tanya punya badan lah. Siapa? Fasha Sanda. Saksikan. Di bulan puasa ni kita tengok Fasha sangat busy dengan menjadi duta syukur selalu apa semua kan. Jadi macam mana Fasha membahagikan masa dengan si kecil dua orang itu dengan kerja Fasha? Alhamdulillah saya dapat cuti seminggu sekali daripada production. Jadi saya tak ada masalah untuk bagikan masa. Dan saya pastikan saya sentiasa tidur dengan mereka setiap hari. Sibuk macam mana pun anak tu ada depan mata kita kan. Jadi kita rasa seronok. Macam saya sendiri, saya sibukkan diri sebab itu adalah satu terapi untuk saya supaya tidak memikirkan sebarang masalah. Dan bekerja, sibukkan diri adalah satu cara yang paling bagus untuk kita lebih maju ke hadapan dan juga kita tak bertoleh ke belakang lagi. Salah satu faktor saya boleh kuatlah sekarang. Alhamdulillah persiapan saya sama macam tahun-tahun sebelum ini. Walaupun sederhana tapi alhamdulillah syukur kami gembira, bahagia. Fasha menjaga dua orang si kecil itu kan. Macam mana? Mereka macam ada ke nak baju yang diorang memang nak ke? Ataupun macam Fasha memang belikan? Okey, pakai je apa yang mama beli ni. Macam Refal, tak tahu kenapa walaupun dia 3 tahun tapi dia pandai pilih baju dia. Dia pula ajar kita. Padahal kita dah letak baju tu lawa-lawa, dia pula pilih, I don't want this one. This not nice ibu, I want this one. Dan dia kebanyakannya nak baju-baju yang superhero. Kalau malam-malam tidur boleh lah pakai Superman. Ini siang-siang pun nak pakai Superman juga. Tapi yang nombor 2, my daughter ni dia tak kisah. Apa-apa je I bagi semua dia pakai. Cuma Refal tu dia agak fussy sikit. Saya difahamkan bahawa Fasha tahun depan ingin berehat sekejap dalam jangka masa beberapa bulan tu kan. Ya betul. Lepas habis penggambaran drama 100 episod ni, saya akan berehat mungkin sebulan atau 2 untuk saya tumpukan perhatian pada anak-anak saya. Lepas tu saya akan start balik. Sekarang saya memperbagaikan watak, tetapi walau bagaimanapun watak tu mestilah sesuai dengan status saya sebagai ibu kepada 2 anak saya. Kalau kita tengok kan macam perhubungan antara Fasha dan juga Jejai, beberapa minggu sebelum ni ada beberapa sikit konflik kan. Untuk Hari Raya ni macam mana? Semua konflik tentang apa yang berlaku sebelum ini telah pun selesai dan saya tak ada masalah dengan bekas suami saya lagi. Alhamdulillah. For the time being memang tak ada masalah lah. For now, Raya saya dapat hak sepenuhnya dan saya akan fikirkan bila dia boleh beraya bersama dengan anak-anak saya lah. Dan untuk masa sekarang ni dia mengikut apa saja syarat yang saya letakkan. Dan Alhamdulillah setakat ni hubungan baik antara the father and the kids dengan saya. Dan apa yang kita buat, hubungan ini harus tidak ada masalah untuk kebaikan anak-anak kami. Itu dia. Okey, sebelum kita berakhir mungkin kita nak dengarkan ucapan yang pertama dari Ellie Mazlin yang bawa anaknya ni. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton-penonton Melodi dan juga semua sedang mara, sedang mara dan semua yang ada dekat sini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maksud batin ya. Maksud batin. Idris Han, silakan. Okey, saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya. Lepas tu cuma saya nak ingatkan je lah, kita bila raya ni kan dah berpuasa sebulan tu kan. So bila makan tu memang kita akan makan banyak-banyak. Tapi ingat makan beringat. Jangan memudaratkan kesihatan kita. Jangan terbaring, masa tak pergi mana-mana, bangun kejut-kejut. Itu tips daripada orang yang ada six pack. Sama lah. Abang pun ada six pack, saya tahu. Abang tak tunjuk je. Okey. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada penonton-penonton Melodi dan kepada semua peminat-peminat saya. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Maaf zahir batin pada saya dan jangan lupa dengarkan Jangan Pernah. Jangan Pernah. Caca, ucapannya? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin dan kepada siapa-siapa yang nak balik kampung tu jalan hati-hati dan drive safe and jangan lupa tengok filem I. Kenapa yang bawa keluar penjara ke apa ni? Apa ni? Oh tak, yang ni sebab syuting. Syuting. So watak betul tukar. I pula metal. Siaplah kau jumpa macam-macam. Ni kenapa dengan awak? Tak ada. Balik kampung pusing belah sini. Bijak. Baik, terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Dan jangan lupa kita ada Ya Ke Raya, Raya pertama dan juga Ya Ke Dek di Raya yang ketiga. Ya Ke Adik-adik. Ya Ke Adik-adik. So semuanya akan kami berikan kepada anda di TV3. Okay? Dan saya Awal Syarif mewakili seluruh warga kerja Melodi ingin mengucapkan
ucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir batin sekiranya ada sepanjang kita bersiaran terkasar bahasa ataupun terbuat siapa-siapa tersentak sakit hati. Kita menyusun 10 jari minta maaf. Dan ingat kita punya Melodi Raya minggu hadapan yang diaurakan oleh Aura White, Aura Man, Shake Shake You All, dan episod yang kedua diacarakan oleh Zizan, Izu Islam dan juga Marsha. Untuk itu selamat Hari Raya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baiklah, terima kasih Awal, terima kasih AG. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin, tinggal 2 hari saja lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Sedih juga rasanya untuk meninggalkan bulan Ramadan kerana Aidilfitri bakal menjelang tiba. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja Melodi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin dari kami, kru Melodi. Berhati-hati di jalan raya, kunjungi sanak saudara. Jangan lupa ibu dan bapa kita. Sampai jumpa dan jumpa lagi. Jangan dihiasi berbalik. Assalamualaikum.